dan kamu minta pada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepadanya at-tathbit. Tathbit ni maknanya teguh pendirian, tetap pendirian. Tasbih. Jadi yang keempatnya hadirin hadirat, persiapan kita ni ialah teguhkan pendirian kita. Teguhkan pendirian kita di alam dunia ni, kerana kita nak bawa sampai alam barzah. Apa yang kita nak perteguhkan? Itulah soalan-soalan yang akan ditanya tu. Ma rabbuka. Pertama tentang ketuhanan. Jangan kita nak tukar agama lain, nak cari Tuhan lain, jangan. Hari ni serangan ajaran liberal banyak, plural banyak. Sebab tu bila orang kata semua agama sama, ini makna pendirian yang sudah tak teguh. Bila kita kata semua agama sama, maknanya Tuhan yang lain tu betul ya. Kalau semua agama sama, untuk apa turun ayat Quran lakum dinukum waliyadin? Rasulullah dah pernah diajar dah, wahai Muhammad, engkau sembahlah Tuhan aku, besok aku sembah Tuhan kamu. Itu tasbih. Bila kita kata semua agama sama, seolah-olah kita mengiktiraf bahawa agama yang lain itu Tuhannya pun sama. Tak boleh tuan-tuan, ni biar teguh. Kalau kat dunia pun sudah tak boleh kenal Allah. Ini benda bimbang kita ni. Atas dunia tak tetap pendirian. Macam mana nak jawab ma rabbuka? Apa nak jawab? Nak jawab Allah Rabbi. Kalau mulut ni kata semua Tuhan serupa, tak boleh jawab nanti. Betul, biar kita teguh atas dunia ni, jangan goyang-goyang. Yang kedua tentang kerasulan, wa man nabiyuka. Hari ni banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Dah tak nak pakai Nabi Muhammad, bercakap macam-macam. Muhammad tak ada pun tak apalah, dia kata. Na'udzubillah. Satu golongan lagi sampai bercakap silap turun wahyu pula. Patut turun pada Ali, entah macam mana turun pada Nabi Muhammad, dia kata. Silap orang Jibril. Kita jawab satu je, kalau silap turun wahyu. Kalau silap lah, tapi tak silap. Kalau silap, wahyu turun 23 tahun. 3 tahun wahyu turun di Mekah, 10 tahun wahyu turun di Madinah. Takkan 23 tahun Allah tak perasan. Dan wafat Rasulullah, datang Syiah betulkan, baru Tuhan perasan. Seolah-olah Syiah beranggap Tuhan ni pun pelupa, nampak? Ini i'tiqad Syiah. Tonton senyap je macam Syiah je kan. Biasa Syiah pakai kopiah hitam je. Tak ada. Baik. Na'udzubillah ni ajaran cukup merembak. Kami sekarang ni sedang memerangi Syiah semua. Kita nak lawan Syiah habis-habisan kan. Merembak tuan-tuan. 500,000 pengikut di Malaysia. Allah Rabbi, na'udzubillah min zalik. Kita takkan bagi peluang Syiah ni. Saya nak sebut satu je, Syiah nak disebar sini untuk apa? Untuk apa Syiah sebar? Adakah kita di Sunnah wal Jamaah tak ikut sunnah, tak ikut Quran? Nak bawa pahaman Syiah? Sebab tu almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz dulu masa dikunjungi oleh wakil Iran, Tok Guru sebut dah, kamu kat sana je, jangan bawa ke sini. Bila dia bawa, seolah-olah dia menganggap kita ni salah. Dan memang dia anggap kita salah pun. Sebab tu di Syria, di Iraq, mereka halal membunuh darah, menumpahkan darah ahli sunnah ni. Dia kata halal. Kita tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah ni, selagi orang semayang, selagi orang tu puasa, kita takkan bunuh orang tu, walaupun tengok dia tu munafik, walaupun kita tahu pahaman dia sesat. Lagi dia semayang, lagi dia puasa, kita takkan bunuh. Tak boleh. Itu berlaku. Itu sunnah Nabi SAW. Padahal berapa ramai munafik-munafik zaman Rasulullah. Nabi kata, saya diutuskan bukan untuk berbunuh-bunuh. Selagi dia semayang, lagi dia puasa, walaupun i'tiqad dia sesat, kita boleh pulihkan i'tiqad dia, minta dia bertaubat. Tapi mereka tuan-tuan dahsyat. Saya sebut ni bukan apa. Seorang ulama Syria namanya Syekh Quraib Rajih, seorang ulama hebat di bidang Al-Quran. Beliau sebut dalam ceramah beliau ketika dibawa roadshow Malaysia ni, apa kata beliau? Kata Syekh Quraib, dulu kami tak peduli dengan Syiah, sehinggalah fahaman mereka merebak. Akhirnya bila mereka berpengaruh, mereka membunuh ahli sunnah.
kami berpesan kepada kamu, hai orang Malaysia, jangan bagi peluang Syiah berkembang di sini. Ini tuan-tuan, kalau berkembang 10 tahun lagi, tengoklah apa yang berlaku di Malaysia. Dan ini memang agenda barat, agenda musuh-musuh Allah Ta'ala. Ini ingat ya. Batu kita ni, kat mana tajuk kita ni tadi ni? Ini biar teguh pendirian. Jangan jadi macam Syiah yang sampai bercakap silap turun wahyu. Nak jawab apa kalau ditanya Muhammad Nabi juga? Nak jawab siapa? Sedangkan Nabi akhir zaman adalah Rasulullah. Allah sebut dalam Quran, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Allah silap ke? Jadi Syiah anggap Allah silap, Syiah anggap Quran pun silap, Syiah menganggap Jibril pun silap, Syiah menganggap Nabi pun tersalah. Empat ini. Apa lagi yang tinggal akidah dan Syiah ni? Na'udzubillah min zalik. Itu satu golongan pula. Satu golongan lagi tuan-tuan belum mati dah. Dah nak cari Nabi lain. Nak Nabi Muhammad tu Nabi Arab, dia kata. Nabi Melayu belum ada. Pergi cari Nabi Melayu pula, jumpa kat Kemensahat hari tu. Dah ditangkap pun. Hari tu saya ceramah dekat penjara Kajang. Kawan-kawan Jakim penjara Kajang beritahu, dia kata, Ustaz, Nabi tu ada kat sini, Ustaz. Nabi palsu. Waktu dipulihkan, berdialog tuan-tuan. Ingatkan dia Nabi palsu. Dia bukan tahu apa-apa pun tentang agama ni. Tanya dia macam mana dia dapat wahyu, dia kata dia Nabi kan. Tanya dialog. Akhirnya banyak benda dia tak boleh jawab. Dia bukan tahu pun. Bila dia tak boleh jawab, apa dia kata? Dia kata, saya dengan ini secara rasminya meletakkan jawatan sebagai Rasul. Ingatkan dia insaf, dia letak jawatan pula. Pening betul Muhammad. Yang saya sedih tuan-tuan, pengikut dia ramai yang ikut dia. Ada pengikut ya? Ya, betul. Dekat dia kan, bukan tak kenal. Yang sedihnya pengikutnya sebagiannya dah mati dah. Dah mati dah pengikut sebagian. Maksud saya, apa nak jawab besok kalau atas dunia pun tidak ada persiapan ni? Biar kita ni nak menuju husnul khatimah ni tasbit pendirian kita ni biar teguh. Batu kita disunatkan pagi petang sebut apa dia? Baca doa ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Memang Rasul ajar kita baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu, aku redha ya Allah, billahi rabba, Allah lah sembahanku, Allah lah tempat segala-galanya itu. Wa bil islami dina, aku redha Islam itulah agama cara hidup aku. Wa bi Muhammadin nabiyya, aku redha Nabi Muhammad itulah Nabi dan Rasul. Ini pegang sampai mati besok. Jangan tukar. Ini tasbih, namanya tasbih. Nabi sebut pada sahabat-sahabat, minta pada Allah biar dia tu tasbih, biar tetap. Hanya Allah je boleh tolong. Ada rena hadirat para jemaah rahmat Allah, at-tasbih ya. Baik. Begitu juga ditanya lagi, wama imamuka, siapa imam kamu? Jangan sebut Haji Sulaiman, jangan. Siapa imam kamu? Quran. Tapi kalau Quran pun tak dibaca, kalau Quran pun dah dibuang tepi, kalau Quran pun dah berabuk, kalau Quran pun tak pernah disanjung, bercakap pula hukum Quran ni tak sesuai, macam mana nak di imam kita? Imam-imam ni dia kena duduk depan, kena ikut. Ya. Kemudian ditanya lagi, wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Kaabah. Macam mana nak jawab begitu kalau sembahyang pun tak pernah? Baik tu kita wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajahku ni bukan wajah kita, aku tawajuhkan dada kita ni kena menghadap kiblat. Dada. Batu dalam fiqh, kepala kita boleh pusing masa sembahyang kan? Tak batal. Tengok
nak sembahyang boleh sah, makruh. Tapi kalau dada berpusing, batal. Biar tetap pendirian kita. Tasbih. Baik hadirin hadirat, batu kita batulah kita disuruh dijaga persiapan, kena buat tasbih. Batu bila kita tidak teguh pendirian di dunia ni, Allah besok mati apa nak jawab. Kita tak dapat husnul khatimah. Ya, batu saya sebut ni kadang-kadang macam orang yang hari ni beranggapan semua agama sama, semua Tuhan bagus, semua agama. Takut tuan-tuan. Baru-baru ni forum yang dibuat oleh golongan G25 tu kan, G25 ni, ya, tengok-tengok tuan-tuan dalam tu profesor, doktor-doktor, duta pun, bekas duta ada, bekas setiausaha kementerian, orang besar-besar, orang cerdik-cerdik belaka. Tapi tuan-tuan, sedih tak sedih, percaya tak percaya, ada seorang speaker penceramah, dia kata apa? Kita nak bawa Tuhan ke mahkamah dibicarakan. Dia nak bicarakan Tuhan kat mahkamah. Gila semua bawa ni. Dia bercakap tu macam seolah-olah memang dia beriktikad Allah tak wujud di dunia ni. Ini namanya atheist, free thinker. Oh, kita takut nak mati kat mana? Apa nak jawab? Ma rabbuka? Oh, na'udzubillah. Takut. Kata kita ni, itu kita berdoa husnul khatimah tu lah. Takut tuan-tuan masuk golongan ni. Yang jadi herannya, orang bila penceramah ni kata nak dakwa Tuhan di mahkamah, yang datang gelak suka. Kita patut istighfar dengar. Yang datang suka, tepuk tangan lagi. Maknanya bukan saja undang-undang Tuhan nak dibicarakan di mahkamah, Tuhan pun dia nak bawa, nak dakwa di mahkamah. Ada kata dahsyat sungguh kebayang kan? Oh, kata dahsyat sungguh pahaman i'tiqad dia sampai ke tahap tu lah. Dia rasa Tuhan tak wujud di dunia. Ini golongan-golongan ni kalau mati kan, ini namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah ya. Lepas tu kita kadang-kadang doalah. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang dengar ataupun ada yang terpengaruh. Ada yang terpengaruh. Itu yang kita takut tu. Lepas tu tuan-tuan tengok orang Melayu, nama pun Melayu, tapi tak sangka tak boleh terikut dengan pahaman ni. Baik, itu yang keempat. Yang kelima hadirin hadirat, panjanglah ceritanya dah. Yang kelimanya, oleh kerana kita ni nak menuju husnul khatimah, buatlah persiapan antaranya, jadikanlah diri kita ni orang soleh. Jadikan diri kita ni golongan yang soleh dan solehah. Sebab itulah lepas ambil wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang soleh. Dalam Quran pun Allah cerita, saya tengok tadi belakang tu ada surah Sajadah, ada surah Alif Lam Mim Sajadah itu. Dalam ayat itu kan ada lepas bangkit daripada sujud, sebelum sujud itu. Kita jumpa ayat walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata golongan-golongan mujrimin, kata puak-puak jahat ni, inilah yang bercakap muka-muka antar dunia ni, yang rasa dialah raja di dunia ni, rasa dialah yang paling besar di dunia ni. Hadirin hadirat, kita ni tak tahu mana tuan-tuan. Kita ni rasa besar sebab berkuasa. Waktu malam tadi kami duk bual sama kawan-kawan kisah Menteri Besar Kedah kan. Kan nak tukar Menteri Besar Kedah kan. Ke tuan-tuan tak kisah, tuan-tuan fikir sampai nak ganti fasya sandar ni. Boleh tahan juga orang sini ya. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Saya nak sebut iktibar kita lah. Bukan nak menghina dah. Maksud saya, ayahnya sendiri yang dulu pernah berkuasa tak boleh buat apa-apa lah. Saya nak sebut apa? Dia sayangnya Tuhan pada manusia. Allah nak ajar dia, masa dia berkuasa dia boleh buat macam-macam. Sekarang dia tak ada kuasa kan. Ini baru kat dunia tak ada kuasa, besok akhirat
langsung tak ada kuasa. Raja ke, menteri ke, semua tak ada kuasa. So, nampak bila tak ada kuasa ni. Lepas tu hari akhirat Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan? Allah jawab, lillah, milik Allah. Maksud tu semua kita ni tak ada pangkat, tak ada kuasa dah. Allah, masa ada kuasa ni tuan-tuan, kita boleh kata A, B, B. Tak ada kuasa, kita kata A, orang buat Z je. Orang tak peduli dah. Itulah saya kata kat kawan-kawan, ini iktibar kita lah. Iktibar kita. Kita ni orang sanjung masa ada kuasa, kita ni mulia bila ada kuasa. Tapi bila kita tak ada kuasa, apa kita boleh buat? Ini baru kat dunia tak ada kuasa. Itu kalau tak insaf lagi, tak faham, tak tahu. Sayang Allah pada manusia ni, Allah tunjukkan satu-satu belum mati lagi tu. Jadi kita ambil iktibar lah. Dia bila tengok benda-benda itu, iktibar untuk kita. Kita pun sama juga. Ada hadirat para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi apa yang kita ingatkan, yang kelima itu, inilah kita siapkan diri kita. Sebab itulah hari akhirat besok, yang menjadi penentu ialah amal yang soleh, bukan pangkat yang besar, bukan jawatan besar. Maka bila orang jahat-jahat ni tengok, walau tara izil mujrimun nakisu, tersungkur dahi mereka sujud pada Allah Ta'ala. Apa mereka hendak? Mereka kata, ya Allah, farji'na, balikkan kami kat dunia. Nak buat apa? Nak amal soleha, kami nak melakukan amal yang soleh. Itu poin dia. Allah cerita apa minta orang mati. Orang mati minta nak beramal soleh. Jadi sebelum kita mati ni, siapkan amal soleh, jadi orang soleh. Orang soleh ni hadirin hadirat, Allah suruh buat, Allah suruh tinggal. Benda soleh ni dua je. Buat kerana Allah, buat ikut kehendak Allah. Buat kerana Allah, ikut kehendak Allah. Ibu-ibu kat belakang tu kan, ibu-ibu waktu haid semayang ke tak semayang? Semayang ke tak waktu haid? Jangan tunjuk rajin, mayang Ustaz. Orang solehah takkan mayang waktu haid. Itulah solehahnya wanita. Kehendak siapa? Kenapa tak semayang waktu haid? Ini kehendak Allah Ustaz. Jadi kami tak semayang ni pun kerana Allah. Nampak? Itu baru nama solehah tu. Orang solehah dia kena macam tu. Jangan orang solehah ni haid pun semayang. Itu lawan tokey, tak boleh. Lepas kering haid, ibu-ibu kering haid, mandi dulu ke semayang dulu? Mandi. Kerana siapa? Kerana Allah suruh Ustaz. Kehendak siapa? Kehendak Allah Ustaz. Kami buat ni ikut kehendak Allah je Ustaz. Oh, solehah sungguh ibu-ibu. Itulah namanya first grade woman, you know. Ibu-ibu pakai tudung kerana siapa? Kerana Allah Ustaz. Kalau Allah perintah buka tudung, berani tak? Berani Ustaz. Kerana Allah kami ikut. Buka masa bila? Depan suami. Ke depan suami pun pakai tudung juga. Warak sungguh. Itu nama orang solehah, ikut kehendak Allah Ta'ala kan. Kita semayang, rokok sekali, sujud 2 kali, betul? Kerana siapa? Kerana Allah Ustaz. Kehendak siapa? Kehendak Allah je Ustaz. Itu orang soleh. Begitulah dengan hukum hakam yang lain. Puasa bulan Ramadan, mula subuh sampai maghrib, kerana siapa? Kerana Allah Ustaz. Kehendak Allah Ustaz, kami ikut. Waktu bila panjang siang tu, kita ikut juga kehendak Allah. Walaupun dah tak larat dah tu kan. Orang yang puasa di tempat negara panas kan siangnya panjang. Tapi kerana Allah buat je. Itu sebab Allah nilai orang macam ni. Ini orang soleh. Nampak? Begitulah kita hadirin hadirat. Supaya begitulah kita dalam hukum hakam yang lain, dalam bab halal haram, termasuklah hukum potong tangan, hukum sebat orang berzina, hukum kepada perompak, pencuri. Semua tu kita buat bukan kehendak kita, kehendak Allah. Itu jangan kita berbalah-balah tu. Jangan tuduh menuduh orang. Itu kerana kita nak menjadi orang yang soleh. Jadi hadirin hadirat, ini sebagai persiapan kita lah. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Semoga dapat kita mengingatkan hal-hal begini sesuai dalam doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina
bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah sudah kami sudah yang baik. Jangan kau akhirkan hidup kami kesudahan yang sejahat kesudahan itu. Yang pertama. Yang keduanya, jangan lupa berdoa, Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Biar tasbih teguh dirian kita. Yang tiga, lepas wudu berdoalah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Sebab itulah kita meminta Allahumma ja'alni minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan pada saya anak-anak dari kalangan orang soleh. Sebab itu doalah kita, Rabbi habli minas salihin. Jangan kalau tak boleh baca kau Arab, baca kau Melayu lepas mayang. Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang soleh. Ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Itulah sebagai ingatan untuk saya dan tuan-tuan sekalian. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sekadar itu saja. Kita tangguhkanlah dahulu soalan ditutup. Itu dia. Terima kasih atas undangan ini. Walaupun di saat-saat akhir, saya mohon maaf lah lama tak datang. Jalan pun dah lupa kan. Jalan nak masuk tadi, dulu tak ada dinding tu, tak ada dinding kan. Punya lama tak datang tapi alhamdulillah, sebab saya dah berpindah sekarang ni tuan-tuan. Berpindah ke Bangi kan. Cuma kebetulan malam tadi tu mak tu saya sakit. Jadi saya balik sini. Dia beritahu dah kawan-kawan pagi dah ada kosong. Jadi jodoh dengan tuan-tuan lah pagi ni. Sekolah itulah. Kalau jemput payah nak datang, tak jemput datang pula orang kata. InsyaAllah semoga bertemu di masa yang akan datang.